peladang-peladang dan para pekebun yang menanam sayur dan buah-buahan di kebun mereka. Seorang yang namanya manusia itu, dia akan menjadi jahil kecuali dia mendapatkan ulama-ulama, barulah dia boleh mendapat dan menambahkan ilmu dalam kehidupannya. Begitulah seterusnya perjalanan kehidupan ini. Allah Ta'ala telah mentakdirkan dan menyusun segala-galanya. Apa yang paling besar dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya jujur dalam persahabatan. Jangan bermuka-muka. Kerana menurut apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini, bahawa dalam kita menjalin hubungan persahabatan kemanusiaan ini, akan ada sahajalah ketikanya nanti kita akan menemui dengan manusia yang suka bermuka-muka di hadapan kita. Istilahnya di hadapan kita lain, tapi di belakang kita lain pula kisah. Mereka-mereka ini ada di mana-mana. Kita tidak boleh menghapuskan dia, tapi kita tidak boleh juga menjauhkan diri daripadanya. Namun kita dalam menjalin hubung persahabatan, kita diminta supaya hazar, berwaspada, berhati-hati. Kerana orang yang diistilahkan dalam bahasa Melayunya disebut talam dua muka. Kalau talam tu dua mukanya itu biasa. Tapi kalau sudah manusia ada dua muka, yang Nabi sebut dalam hadis Zul Wajahain, manusia yang memiliki dua wajah, maka ini bahaya. Orang-orang yang beriman ada ketua dia, ada tempat rojoknya, iaitulah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka orang-orang yang beriman ada panduan, sama ada dalam keadaan dia berseorangan maupun dalam keadaan dia menjalin hubungan dengan manusia lain. Dia ada cermin kenabian dan kerasulan di hadapan dia, yang dia boleh lihat dan mengambil contoh iktibar dalam melangkah hidup bersama manusia lain. Di sana ada orang-orang yang kafir. Mereka ini juga ada ketua dan panduan dia, terdiri dari kalangan nama-nama yang pernah disebut dalam Quran. Kalau yang paling atas sekali tentulah iblis, syaitan dan bala tenteranya. Kalau kira ranking yang bawah sikit, ada namanya Fir'aun, ada namanya Maharaja Namrud. Turun ke bawah lagi zaman Nabi, ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini di kalangan orang-orang yang kafir. Di sana ada pula golongan yang baina wa baina. Dia duduk antara kafir dengan iman. Dikenali sebagai golongan-golongan munafikun. Orang-orang yang munafik. Ini tadi yang disebut sebagai Zul Wajahain, yang mempunyai dua wajah, mempunyai dua lidah.
mempunyai dua hati, memiliki dua fikrah, memiliki dua hadaf, yakni dua matlamat, dan memiliki dua jalan. Kalau ke syurga pun boleh, jalan ke neraka pun boleh. Dia makan dua sekali. Na'udzubillahi min zalik. Mereka ni ada ketua dia juga, yang telah dinyatakan oleh Al-Quran di dalam sejarah, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan kepala dan bapa bagi orang-orang munafik sehingga hari kiamat. Mereka inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i ini golongan-golongan yang dianggap berbahaya. Cuba lihat kata-kata Imam Syafi'i ini, man azhara syukraka bima lam ta'ti ilaih fahzar. Maksudnya orang yang menyampaikan terima kasih kepadamu atas sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepadanya, waspadalah. Kita bersahabat, bergaul, bermasyarakat. Memang ada manusia-manusia yang kalau istilah Melayunya suka benar membodek, kuat bodek dia. Sampai pada tahap kata Imam Syafi'i, kamu tidak ada memberi apa-apa pun pada dia. Tidak ada perkara yang kita persembahkan kepadanya. Tiba-tiba dia ucap terima kasih pada kita. Jaga. Ini bahaya kata Imam Syafi'i. Hazar. Kamu kena berwaspada. Dalam keadaan lain, kita tak ada buat apa dengan dia, kita sendiri pun merasakan kita biasa-biasa aja. Tiba-tiba dia cakap dengan kita, cantik bos, okey bos, bos memang hebat bos. Sampai kita menjadi hairan, terperanjat. Dia ni apa hal pula cakap kat aku macam ni? Nah, jenis macam ni kata Imam Syafi'i, hati-hati. Dia ada lagi ke belakang tu beberapa lapis, ada matlamat dia. Dia hanya memuqaddimahkan dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Dan ini adalah gambaran ketidakjujurannya dalam menjalin hubungan bersahabat atau berjiran. Tantu arah je bodek. Kalau dia pekerja, dia ampu-ampu aja bos dia. Jaga. Orang-orang yang begini kata Imam Syafi'i berbahaya. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka-muka, kecuali memang Abdullah bin Ubay itu atas sakit hatinya kepada Nabi. Kalau nak disebut dia tu bermuka-muka menjadi orang munafik kerana memang Nabi ajar dan Nabi suruh, memang tidak. Itu dianya sendiri. Yang namanya sahabat pasti jujur. Walaupun sahabat yang kafir melihat Nabi aja, dia akan jujur. Ada seorang bukan Islam ditangkap kerana melakukan kesalahan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya supaya diikat di sisi masjid. Diikatlah dia di salah satu tiang masjid. Kemudian setiap hari, sewaktu nak masuk solat, keluar daripada solat,
Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan jumpa dia. Adakah kamu bersedia bertaubat lalu menerima Islam yang aku bawa ini? Sekiranya kamu bertaubat, Allah akan mengampunkan kesalahan kamu dan aku akan membebaskan kamu. Lalu dia menyatakan, wahai Muhammad, sama ada kamu bebaskan saja aku atau maafkan aku, atau kalau dah memang menyampah sangat tengok aku, bunuh aja, selesai. Tak payahlah ulang alik keluar masuk waktu solat, singgah dekat aku pula buat apa, bunuh aja. Nabi hanya senyum dan tinggalkan dia. Besoknya Nabi SAW masuk lagi ke masjid, hari kedua untuk solat. Nabi tanya lagi, maukah kamu menganut Islam yang aku bawa? Lalu Allah memaafkan kamu dan kamu akan dibebaskan. Dia kata tak. Sama ada kamu bebaskan aku wahai Muhammad, atau maafkan aja kesalahan aku, atau memang kau dah menyampah tengok aku, bunuh aja. Tak payahlah tanya-tanya dah, tentu dah aku ni kafir kan. Nabi senyum dan tinggalkan dia. Sabarnya Nabi. Sehinggalah hari ketiga Rasulullah tanya lagi. Lalu dia menjawab jawapan yang sama. Kemudian Nabi SAW menyatakan, bukalah ikatannya, bebaskanlah dia. Lalu dia dibebaskan. Sahabat ni dia keluar, pergi mengambil wuduk. Setelah mengambil wuduk, dia masuk kembali ke masjid, menghadap Nabi SAW. Lalu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia masuk Islam. Kehairanan Rasulullah. Lalu Nabi SAW tanya, mengapa setelah 3 hari tahu kamu nak mengucap syahadah? Mengapa tidak di hari pertama dan hari kedua? Lalu dia menyatakan, ya Rasulullah, jika sekiranya aku menerima tawaranmu pada hari pertama ataupun kedua, nescaya akan dikata orang, aku masuk Islam karena aku nak melepaskan diri aku. Sebab itu aku tak nak ambil awal-awal. Cuma kamu sendiri ya Rasulullah, bila tengok aku degil begitu tu, kamu lepaskan aku. Setelah dilepaskan, baru aku mengucap 2 kalimah syahadah, kerana kamu telah menanyakan aku beberapa hari sebelum daripadanya. Ini jujur. Mengapa dia masuk Islam? Karena kejujuran hatinya, dan dia melihat kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rangkaian hubung bersahabat yang ditarbiyah oleh Nabi ke atas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Para sahabat itu mereka tidak akan bermuka-muka, bahkan mereka bertawadhu yang amat hebat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu kisah tawanan perang Badar. Saya ringkaskan. Apabila dapat tawanan perang, Nabi bincang dengan Sayyidina Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Abu Bakar menyatakan bebaskan tawanan dengan tebusan, karena ada di kalangan mereka ni yang tahu membaca dan menulis, yang itu biar dia tebus diri dia dengan mengajar anak-anak orang Islam yang buta huruf. Dah pandai membaca menulis, lepaskan dia. Mana yang tak tahu membaca menulis, kata Abu Bakar, tapi kaya, panggil waris-waris dia daripada Mekah, bayar tebusan, lepaskan mereka. Ditanya pada Umar, Umar kata bunuh semua, pancung aja. Ni semua muka-muka 13 Mei di Mekah dulu, yang kacau kita, yang seksa sahabat kita. Nah, Nabi lebih cenderung kepada pandangan Abu Bakar supaya ditebus. Sehinggalah kita tahu pagi esok ketika nak masuk masjid, sebelum daripada subuh, dalam kegelapan subuh, Saidina Umar mendengar tangisan daripada dua suara. Dan Umar kenal suara itu adalah suara Saidina Abu Bakar dan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Bila ditanya Umar, Abu Bakar aja yang menjawab bahawa kami menangis wahai Umar kerana sebentar tadi telah turun ayat yang membenarkan pandanganmu supaya tawanan-tawanan perang Badar ini dibunuh, bukan ditebus. Demi Allah wahai Umar, Allah menyetujui pandanganmu. Kalaulah tidak kerana rahmat daripada Allah, nescaya telah turun bala di Madinah dan tidak ada yang selamat melainkan Umar seorang, kata Abu Bakar. Melihat Nabi dan para sahabatnya dan sahabatnya Abu Bakar menangis, Umar menangis, dan tangisan Umar lebih kuat daripada tangisan Nabi dan Abu Bakar. Itu jujurnya Umar, merasakan bagaimana Allah bersama dengan dia, membenarkan pandangan dia, menjadikan dia terkagum dalam hati dan berasa hibah. Ya Allah, setara aku ni, macam ni lah aku jahiliyah dulu, sampai ke bunuh anak perempuan hidup-hidup, kambus begitu aja. Tapi hari ini Allah tetap bersama aku dan membenarkan pandangan aku. Tidak bersama dengan pandangan Abu Bakar. Namun di sana nanti ada ayat yang turun sesudahnya menasahkan ayat itu. Ayat yang menyatakan demikian, maka akhirnya ditolak juga pandangan Umar itu. Tapi ditebuslah tahanan-tahanan ini. Itu panjang kisah. Tapi Umar menangis karena jujurnya dia, terasa Allah bersama dengan dia. Itu berselisih pendapat. Abu Bakar menyatakan lain, bebas saja. Umar menyatakan bunuh semua. Benar pandangan Umar, menangis dia lebih kuat daripada Abu Bakar dan Rasulullah. Kalau kita, itulah anak dah cakap tapi antum degil, tak mau dengar. Sekarang tengok, anak sembang tak ada lah. Anak bukan mengaji kecil-kecil punya. Sekarang tengok siapa betul. Kita lain pula. Ke situ lagi dia. Kurang kejujuran dalam bersahabat. Jangan sahabat tu sikit je kan mula nak melibatkan. Sahabat-sahabat Nabi tidak. Itu tadi yang kes diikat di masjid itu, itulah di antara iktibar yang diambil oleh ulama
bahawa tahanan-tahanan yang bersalah harus didengarkan mereka dengan ceramah dan kuliah-kuliah Al-Quran. Jadi sahabat yang diikat di masjid itu sekira-kira macam tahanan di penjara lah kerana salah. Mengapa diikat di masjid? Kerana Nabi berceramah, berkuliah, menyampaikan tazkirah pada sahabat-sahabat, dia dengar. Itu konsep penjara dalam Islam. Memungkinkan tahanan-tahanan yang sebelumnya tidak jujur, akhirnya dengan mendengar kuliah, ceramah, ingat Allah Rasul, keluar daripada penjara, mereka menjadi orang-orang yang jujur. Ini Islam. Di Sudan, mereka-mereka yang ditahan di dalam penjara Sudan, ada kuota standardized yang dibuat oleh pihak penjara di Sudan, di mana tahanan-tahanan itu dikurangkan jumlah tahun tahanannya sekiranya dia menghafal Al-Quran. Dia adalah okey, kalau hafal 2 surah, kurang 6 bulan. Hafal 5 surah, dipotong setahun. Kalau hafal 10 surah, maka daripada 7 tahun, tinggal 3 tahun aja, 4 tahun dipotong. Hafal Qul Wallah aja, potong sehari, ya. Campur wal asri dapat 2 hari, potong. Maka akhirnya apa yang berlaku? Tahanan, ini masa saya di Sudan, tahanan-tahanan dalam penjara Sudan, mereka tidak ada kerja mengarut, nyanyi lagu Hindustan. Ada juga tahanan politik di sini, kabarnya masa dalam penjara Sungai Buloh, dia suka nyanyi lagu Hindustan, ya. Itu ada anak-anak murid saya yang jaga dia yang cerita. Seorang dia suka lagu Hindustan, lagu Piramli, lagu Azizah, rupa kamu yang cantik, wajah kamu yang bulat, unonaku Azizah, lagu tu. Di Sudan, mereka berebut-rebut menghafal Quran. Kenapa? Kerana dengan banyaknya menghafal Quran, akan terkurang, makin dikurangkan jumlah tahun tahanan di dalam penjara Sudan. Akhirnya apa yang berlaku? Ramai yang umumnya tidak lama dalam penjara, tapi bila keluar, sudah ada masjid, madrasah dan pondok-pondok yang menyiapkan tempat bekas-bekas banduan menjadi imam kerana telah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Daripada orang yang khianat dalam hidup, terpasung dalam penjara, keluarnya menjadi orang-orang yang jujur dalam bersahabat. Itu mukjizat Al-Quran. Itulah kehebatan Al-Quran. Sebab itu kita mau Islam dilaksanakan secara menyeluruh. Apa yang terjadi bila Islam tidak dijadikan dasar dalam negara? Timbul masalah. Tak boleh salah sesiapa. Polis terpaksa jaga orang besar semayang hari Jumaat, escort apa semua. Setengah polis kadang tak semayang Jumaat. Bukan dia nak sangat tak semayang tu, dia tu terpaksa, peraturan kaedah tu macam tu. Itu kehebatan Islam ini. Dia mengajar jujur dalam bersahabat. Kalau iya, kata iya aja. Kalau tidak, tidak aja. Tapi jangan seperti yang diungkap oleh Imam Syafi'i, mengampu-ngampu, membodek, tak tentu arah ni jangan. Itu berpura-pura namanya. Dan orang yang berpura-pura ni tidak lama. Na'udzubillahi min zalik. Mereka yang suka berpura ini, wajah tu nanti ditukar Allah perlahan-lahan wajahnya. Memang orang tengok, orang tahu ini muka tak boleh pakai. Dia pergi kot tu. Jangan.
Sama macam ulama-ulama yang beriman, ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf, melihat wajah mereka aja tergentar hati manusia kan. Itu Allah boleh menjadikan demikian. Jadi pesan Imam Syafi'i ini, jujur aja dalam bersahabat, dan nak mendapatkan kejujuran inilah yang sukar ya dalam kehidupan dunia moden pada hari ini. Apalagi kata Imam Syafi'i, an yunkira ni'mataka fima ataita ilaih. Orang yang tak tentu arah aja ucap terima kasih kepada kamu, padahal benda tak ada apa kita buat, dia duduk beria benar angkat kita, dia akan pergi kepada satu tahap, kamu buat kebaikan, dia akan anggap keburukan dan dihebahkan pada orang lain. Dia akan pusing cerita. Sebab watak dia tu memang macam tu, membohong. Hari-hari membohong. Benda kita tak bagi dia ucap terima kasih, itu simboliknya aja. Benda tak ada apa kita buat, dia ada reka cerita yang bukan-bukan. Dia telah terbiasa membohong. Yang akhirnya bila kamu buat benda yang benar, kata Imam Syafi'i, dia menafikan kebenaran itu. Di situlah datang bahayanya nanti. Di situlah mudarat itu akan sampai. Setelah itu kalam, kata-kata Imam Syafi'i ini mengajar dan mengingatkan supaya hazar, berhati-hati, supaya tengok dulu, jangan cepat kita menerima sesuatu keadaan. Dalam kes suami isteri misalnya, ada suatu kes, ada suatu hal dia panggil khuluq. Satu dia panggil talak, cerai. Itu kuasa pada suami. Adapun khuluq itu kuasa pada isteri. Tetapi untuk ceraikan dia, itu ada kuasa juga pada suami, bukan isteri. Apa dia khuluq? Iaitulah seorang isteri minta supaya dia dilepaskan oleh suami, dia ceraikan aku. Karena suami dia boleh jadi jahat, kaki pemabuk, selalu balik tanpa dia, pukul dia, tendang dia. Dia dah menanggung derita bertahun-tahun. Muka tu umur dia baru 28, tapi dah macam umur 83 tahun muka dia. Menanggung derita tu, masuk rumah dia kena penampar dah. Maka ada dalam Islam dia panggil khuluq, yakni perempuan ini dia beri kuasa minta supaya suami itu ceraikan dia. Dan kalau suami dia buat degil, tak mau melepaskan dia, maka mahkamah dia beri kuasa, hakim mahkamah syariah, ada peruntukan seksyen kuasa boleh menceraikan mereka. Dan talak itu dia panggil talak bain, yakni dia tak ada rojok-rojok. Kalau macam talak biasa ni, yang suami ceraikan ada talak 1, talak 2, itu dia panggil talak raj'i, boleh balik. Tapi yang ni talak bain, dia tak ada khuluq 1, khuluq 2, tak ada. Ini Allah buat. Sekali isteri dah minta, maka tercerai, tak boleh kahwin dah selama-lamanya. Kahwin dengan orang lain tu cerita lain pula. Makanya biasanya kalau dilihat kes yang seperti ini dalam sirah, khuluq biasanya dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memutuskan. Itulah makanya diserah pada mahkamah kalau suami buat ingkar. Ya. Dalam ajaran Kristian itu yang hancur masyarakat. Karena dalam Kristian
Bab talak, bab khuluk ni dia tak ada, dia tak macam yang Islam ajar. Ialah mereka buang Quran, menyebabkan bila isteri dia zalim, isteri dia jahat, suami dia zalim, suami dia jahat, mereka terus bersama. Sebab Kristian menganggap ikatan perkahwinan adalah ikatan Tuhan, maka manusia tidak bongkai. Sekali dah dia menikah, dia baling bunga ke belakang. Dia baling tu buat apa? Tengok bunga tu jatuh kat siapa? Jatuh kat seorang nyonya. Nyonya tu kena kahwin lepas tu. Macam tu pula peraturan. Buat dia baling, jatuh kat anak. Menambah seorang lagi, ya? Tak apa ke passion dia orang ni, sesat. Jadinya bila dah kahwin, kata Kristian dia tak boleh cerai. Sebab kahwin ni ikatan ketuhanan. Tuhan dia boleh rongkai. Terseksa lah. Dia yang laki mabuk, tendang, tumbuk. Tengok dalam filem-filem Inggeris. Dia terpaksalah duduk juga di rumah menanggung. Dalam Islam dia, kalau perempuan begitu, dia ada khuluk. Dia boleh minta cerai. Kemudian kalau dah cerai, pulangkan kembali mahar yang diberikan oleh suami pada hari kahwin kemarin. Dia kena pulangkan balik. Pernah seorang wanita muslimat, sahabiah, jumpa Nabi dan mengadu, "Ya Rasulullah, aku mohon supaya aku diceraikan oleh suami aku. Kerana suami aku ni jahat, merompak, suka membunuh orang." Nabi tanya, "Sekiranya aku ceraikan dengan izin Allah, bersediakah kamu memulangkan maharnya?" Dia kata sedia. Lalu dia pulangkan. Apa maharnya? Sebidang kebun tanah tamar. Kebun tamar yang ada di Madinah. Itu mahar. Kayanya laki itu. Jadi bila kaya tu, action itu lebih sikit. Sehingga isteri dia rasa derita dalam hidup. Itu menunjukkan Nabi yang urus dan ceraikan mereka bila suami dia tak mau, tapi mahar mesti dipulangkan. Itu hukum. Jadi satu hari seorang datang ke Saidina Umar, masa khalifah, Umar jadi khalifah. Umar kata, "Apa masalah kamu?" Dia kata, "Aku minta khuluk. Mohon agar suami aku ceraikan aku, tolong uruskan." Umar tanya kenapa? Dia ceritalah. Dia menyebutkan bahawasanya suami dia tu begitu, begini, apa semua. Memang saya tak boleh dengan dia. Ada riwayat menyatakan dia kahwin. Kemudian bila dah kahwin, baru tengok muka suaminya tu. Suami itu baik, seorang yang soleh, dia seorang yang beribadat, kuat bagi sedekah semua. Rupa-rupa wajah dia buruk sangat. Dia pergi ke situ. Jadi aku tak boleh tengok muka dia tu. Aku takut nanti aku jadi dahaka ke dia. Jadi aku minta lah khuluk, biarlah aku berpisah dengan dia. Umar kata begini, malam ni, ni soal kejujuran tu. Malam ni kamu tidur di tempat. Umar ada dia buat macam satu bangsal. Kalau kes macam ni dites, ditengok dulu sebelum hukum di jalan. Itu Umar. Jadi ibu kamu tidur je sini seorang-seorang malam ni. Iyalah, dia tidur. Habis semua, pagi besok dah solat subuh, Umar panggil dia. "Macam mana rasa tidur malam tadi?" Dia kata, "Wahai Amirul Mukminin, tak pernah saya rasa tenang dan selena-lenanya tidur saya melainkan malam tadi," katanya. Menunjukkan, kata Umar, memang dia ni kalau dengan suami dia memang tak tenteram dia. Baru Umar lakukan khuluk. Mengapa dia asingkan? Karena Umar nak melihat kejujuran itu. Jadi antara suami isteri kena ada kejujuran. Sama ada ikatan untuk meneruskan atau memutuskan ikatan itu. Kejujuran itu diletakkan sebagai asas. Tidak boleh sebarang-barangan kita bersahabat. Apalagi dalam kita bersama dengan jamaah Islam. Mesti jujur dalam gerak kerja dan perjuangan. Kalau kejujuran ini sudah hilang, apalah ada nilai
yang namanya manusia itu. Maka inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i, man azhara syukraka bima lam ta'ti ilaih fahzar an yunkira ni'matak fima ataita ilaih. Orang yang menyampaikan terima kasih kepadamu atas sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepadanya, waspadalah, ia akan mengingkari kebaikan yang pernah engkau berikan kepadanya. Inilah nasihat Imam Syafi'i pada pagi ini. Mudah-mudahan diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan berdoalah supaya Allah menjauhkan. Tadi pun dalam doa kunut dia dibacakan doa tolak bala, wabak apa semua. Mudah-mudahan aja Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang beriman sehingga Islam insya-Allah dapat dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul As dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana wash'al bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.